Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita orang-orang Islam, umat akhir zaman, umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurniaan yang sangat besar, kurniaan yang sangat agung, iaitu nikmat iman dan Islam yang seharusnya, yang semestinya kita bersyukur dengannya dan juga kita berusaha untuk meningkatkannya dan mengamalkan tuntutan yang datang, tuntutan yang ada pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan itu kita kekal di dalam nikmat yang besar ini dan kita sentiasa dirahmati dan berada di dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan taufik untuk mengamalkan perintah Allah dan tidak ada daya untuk meninggalkan larangan Allah melainkan dengan bantuan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada rakaman kali ini khasnya buat ahli qaryah, ahli surau, jemaah surau Asy-Syakirin Taman Legenda Suria dan juga kepada semua muslimin muslimat yang menonton rakaman ini, insya-Allah. Kita akan sambung muzakarah dan ulang kaji kita tentang sunat hai'ah, iaitu sunat-sunat yang menyempurnakan, sunat-sunat yang mencantikkan sembahyang solat kita. Sunat hai'ah yang banyak, lebih banyak daripada rukun solat jumlahnya, lebih banyak daripada sunat ab'ad. Namun begitu sunat hai'ah juga kita pelajari dan kita amalkan. Daripada awal kita belajar sembahyang, daripada awal orang-orang Islam mempelajari solat, ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya perantaraan kita bermunajat, dengannya kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bermi'raj, orang-orang beriman bermi'raj dengan solat. Dan solat ini merupakan tiang agama. Solat juga merupakan perkara yang pertama sekali, benda, soalan pertama sekali yang akan ditanya pada hari kiamat kelak, pada hari penghisaban nanti. Kalau elok, kalau diterima sembahyang kita, solat kita, maka amalan-amalan lain pun insya-Allah, amalan-amalan lain juga akan jadi baik dan elok. Jadi tujuan kita bermuzakarah tentang sunat hai'ah ini ialah supaya kita dapat memperbetulkan amalannya, dapat kita betulkan, dapat kita amalkan sunat hai'ah ini dengan sempurna. Kita dapat supaya kita tidak tertinggal sebenarnya walaupun satu daripada sunat hai'ah yang hukumnya walaupun hanya sunat, jika meninggalkannya dengan sengaja pun, tetapi jika meninggalkannya dengan sengaja pun tidak akan menyebabkan solat batal, bahkan tidak perlu sujud sahwi dan tidak pun merosakkan sembahyang dari segi kesahihan, sah batal. Namun kita mengambil berat kerana sunat-sunat hai'ah ini merupakan kesempurnaan solat, sama ada dalam solat fardu maupun solat sunat.
Dan ada sebahagian orang yang uzur, orang yang tidak sihat, mungkin akan tertinggal sebahagian daripada sunnah hay'ah, bahkan mungkin akan boleh meninggalkan ataupun mengurangkan kadar rukun dalam solat bagi yang tak mampu. Contohnya orang yang tidak mampu berdiri, orang yang sakit sehingga perlu sembahyang duduk, sehingga ada yang sakit sembahyang dalam keadaan sembahyang dalam keadaan baring dengan kaki menunjur ataupun dengan mengiring. Namun jika ada sunat hay'ah yang boleh dilakukan walaupun dalam keadaan uzur, maka tetap akan dilakukan kerana ianya merupakan kesempurnaan sembahyang. Pada rakaman yang lalu kita dah bacakan tentang sunat hay'ah yang ke-10 ataupun yang ke-11, iaitu yang ke-11 membaca sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat kepala dari rukuk, yakni i'tidal, dan membaca rabbana lakal hamd. Jadi sami'allahu liman hamidah, sami'a dibacaannya bukan sami'allah, dia daripada sami'a. Kemudian selepas itu lafaz jalalah, iaitu nama Allah, Allah. Jadi dia akan, bila bersambung kita akan baca dengan ain. Sami'allahu liman hamidah. Dan akan dibaca oleh semua orang yang sembahyang, yang solat, walaupun menjadi makmum. Bukan hanya imam saja baca ataupun bukan Bilal sahaja. Kalau kita lihat, bagi mereka yang pernah pergi ke luar negara, terutama pergi ke Mekah, Madinah, maka akan ada muazzin ataupun yang dipanggil mukabbir yang akan melafazkan rabbana lakal hamd dengan kuat. Walaupun begitu, kita tetap disunatkan membaca kedua-duanya sekali, iaitu bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Sekali dengan angkat tangan. Sebab angkat tangan ni daripada rukuk nak naik ke i'tidal, angkat tangan pun sunat hay'ah. Dan satu lagi, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Di situ ada 3 lah sunat hay'ah. Mana i'tidal ini, walaupun i'tidal ini rukun yang merupakan rukun perbuatan, kalau kita senyap sahaja pun dikira sah. Namun begitu penyempurnanya ataupun pelengkapnya ialah membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Dan juga boleh ditambah bagi mereka yang hafaz, ataupun bolehlah menghafal tambahan zikir ini, doa ini, iaitu doanya Rabbana, selepas Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah kadarnya. Jadi walaupun i'tidal ini dikira rukun yang pendek lah, rukun yang pendek, rukun yang ringkas, namun kadar ringkas itu ialah apabila boleh dipanjangkan sehingga kita boleh membaca doa yang saya bacakan tadi, iaitu bila naik sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi itulah kadar panjangnya i'tidal, yang paling maksimum, paling panjang lah. Maknanya selepas habis baca doa tu teruslah rukuk. Tidak perlulah kita diam saja, berdiri saja dengan masa yang lama, sehingga kalau nampak lama, kalau memakan masa yang lama, maka boleh menyebabkan kita memanjangkan i'tidal. Jadi hukumnya makruh. Walaupun ada sebahagian ulama kata batal, tapi kalau diam sahaja ni, ada sebahagian ulama kata batal, tapi muktamadnya tidaklah batal, namun begitu tidak digalakkan. Jadi apabila selesai baca doa itu tadi, terus turun untuk rukuk, kerana i'tidal merupakan rukun yang pendek. Tentang bacaan sami'a rabbana lakal hamd, jadi di tempat lain pun
Di Mekah Madinah kita akan dengar mukabbir ataupun muazzin akan melafazkan Rabbana walakal hamd dengan ada waw. Maka tambahan waw itu diamalkan oleh mazhab lain. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Syafi'iyah, tidak ada huruf waw. Rabbana lakal hamd. Kemudian sunnah hay'ah yang seterusnya, iaitu sunnah hay'ah ke-12, membaca tasbih. Kalau membaca surah Al-Fatihah ataupun melafazkan takbiratul ihram, yang pertama mula-mula masuk solat, Allahu Akbar, maka ia merupakan rukun qauli, rukun wajib kena baca. Tapi membaca tasbih ini perbuatan yang kita lafazkan juga, qauli juga, tapi ia termasuk dalam sunnah hay'ah. Namun kita amalkan, kita akan baca semua, walaupun dalam solat sunat yang ringkas, contohnya solat sunat qabliyah, ba'diyah, ataupun solat sunat mutlak, kita akan baca juga tasbih ini sebanyak 3 kali. Yang ke-12, membaca tasbih. Dalam rukuk disunatkan membaca Subhana Rabbiyal Azim sekurang-kurangnya 3 kali. Dan dalam sujud dibaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali juga, sekurang-kurangnya. Baik, berkenaan dengan bacaan tasbih. Jadi dalam sujud, dalam rukuk dan sujud, inilah bacaan yang tasbih yang kita akan baca. Adapun dari segi jumlah, Subhana Rabbiyal Azim pada rukun rukuk, manakala Subhana Rabbiyal A'la pada sujud, di dalam sujud. Kalau kita baca sekali pun dapatlah sunnah hay'ah itu, tapi tak dapat sekurang-kurang kesempurnaan bacaan tasbih dalam sunnah hay'ah, apa yang merupakan sunnah hay'ah. Jadi kita baca 3 kali sekurang-kurang sempurna. Kalau dari segi kesahihan rukuk dan sujud tu, cukup sekadar berdiam dengan sekadar subhanallah saja, dengan kadar masa diam anggota badan pada tempatnya sekadar subhanallah, tapi tak masa sujud dan rukuk tu tak baca apa-apa pun, memanglah sah. Tapi ingat, sunnah hay'ah merupakan pelengkapnya. Sunnah hay'ah kita mestikan untuk diri kita membacanya, kerana ia merupakan pelengkap bagi rukun-rukun yang kita buat, seperti rukun rukuk dan sujud. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Boleh nak tambah lebih bagi kecuali kepada imam. Maknanya imam memang perlu baca 3 kali tasbih, 3 kali dalam keadaan dengan kadar yang biasa. Kalau baca laju-laju pun memang jadi cepat sembahyang kita. Jadi para imam pun akan baca dengan tartil lah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dan baca tu pula, walaupun imam, dia akan baca dengan perlahan yang sekadar didengari oleh telinga, bukan baca kuat. Imam pun perlu baca tasbih ini, para imam akan baca dengan kadar yang bukan jihri, bukan kadar kuat. Memanglah kadang di corong-corong speaker tu dengar, tapi kalau tak pakai speaker, maka orang lain tak boleh dengar, diri sendiri je dengar. Itu kadarnya, bacaan tak kuat ni. Jadi kalau sembahyang zuhur asar contohnya, semua bacaan itu merupakan sir, perlahan. Jadi perlu baca dengan perlahan lah, dengan kadar yang sesuai, sekadar didengari oleh telinga, dan tak perlu kuat. Kalau kata bacaan contoh seperti bacaan tasbih ni, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ataupun bacaan surah Al-Fatihah dan surah pada sembahyang siang, zuhur asar pun, kalau baca kuat sampai orang lain boleh dengar, maka ia juga tidak tepat lah. Ia juga tak tepat, sebab bacaan tu bukannya jihri. Memanglah tidak merosakkan kesahihan sembahyang, tapi tak tepat. Jadi dibaca dengan perlahan, sekadar didengari oleh telinga.
Jadi yang boleh baca lebih daripada 3 kali, contohnya orang yang sembahyang sendirilah, pastinya sembahyang sunat. Dia nak tambah sehingga bukan setakat 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, sehingga paling banyak 11 kali. Kemudian dia kena berpindah ke rukun yang lain. Kena bangun daripada rukuk ataupun kena bangun daripada sujud. Sekurang-kurangnya 3 kali. Ini yang jumlah yang paling kurang, sempurna yang paling kurang, yang mendapatkan kesempurnaan untuk seseorang itu dapatkan kesempurnaan tasbih di dalam rukun. Sunat juga ditambah wa bihamdih pada tasbih rukuk dan sujud. Ini yang kita sebenarnya biasa amalkan. Semenjak kita belajar sembahyang dulu, semenjak tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang kita dalam mazhab Syafi'i, terutama di tempat kita lah, di Nusantara ni, kita akan dalam kitab-kitab pembelajaran kita akan baca dengan tambahan wa bihamdih. Mana subhanallah wa bihamdih, bukan subhana rabbiyal azim wa bihamdih pada rukuk, ataupun pada sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi tambahan wa bihamdih ni ada sumbernya, Jadi kalau kata tak baca, tak apalah. Contohnya dalam keadaan untuk ringkaskan sembahyang masa suntuk, maka mungkin tasbih yang dibaca itu ringkaslah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau ada masa yang panjang, maka tak ada masalah untuk baca. Dan itu bukan satu perkara yang ditambah, sengaja tambah, tidak ada asal usul. Di antara ulama yang meletakkan, ataupun di antara ulama yang membawa, yang meletakkan tambahan ini dengan di dalam kitab, seperti Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Beliau menulis bahawa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud ialah subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dan juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi kesimpulannya, bacalah. Tak lama pun, tak ada beza sangat pun. Apatah lagi kita contohnya yang jadi makmum. Kalau imam, mungkin ada imam yang perlahan, mungkin ada orang imam-imam yang tua, mereka lama baca tasbih, mereka baca 3 kali je jadi imam. Contohnya mereka baca subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dengan kadar yang kira tartil lah, dan agak perlahan bagi orang yang baca cepat. Maka kalau dia membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka ada masa yang kosong. Jadi kita baca semuanya. Kalau tinggal tu kuranglah lafaznya, tapi kalau kita baca wa bihamdih, maka insya-Allah tak ada benda yang rugi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan juga pada dalam sujud kita akan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu merupakan sunat hai'ah yang ke-12, iaitu membaca tasbih di dalam rukuk dan juga sujud. Kalau orang yang sembahyang sendirian, kita dalam sembahyang sunat nak tambah lebih daripada 3 kali pun boleh. Bahkan Nabi Rasulullah SAW, baginda sujud dan rukuknya panjang-panjang, sehingga diriwayatkan daripada para sahabat melihat Nabi solat malam, Nabi solat sunat begitu lama, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan umat, kerisauan Nabi, memohon bantuan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baginda akan bermunajat sembahyang tahajud di waktu malam, bangun solat malam, bermunajat dengan Tuhan, bermunajat dengan Allah, dengan rukuk, dengan sujud yang begitu lama, sembahyang qiyam yang begitu lama, sehingga bengkak, sehingga nampak bekas bengkak kaki Nabi. Dan apabila Nabi SAW ditanya, kenapa Tuan begitu sekali beribadah
sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan baginda Nabi telah dijanjikan keampunan yang keampunan yang dahulu dan yang akan datang. Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka oleh kerana itu, bukan setakat kita tahu sunnah hai'ah, bacaan dalam rukuk dan juga sujud ini dengan bacaan subhana rabbiyal azim, maka kita pun perlu menghayati makna bacaannya, iaitu maha suci Tuhanku yang maha agung, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dan segala puji hanya untuknya. Dan juga jika pada bacaan rukuk, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi darjat martabatnya, dan juga dengan kepujian, segala kepujian hanya layak untuknya. Maka bila kita rukuk dan sujud, kita hayati maknanya dan kita lintaskan, kita lalukan maknanya dalam hati kita, sehingga kita dapat menjadikan solat kita ataupun dapat membentuk solat kita ke arah khusyuk, ke arah kekhusyukan solat. Seperti mana ketika berdiri qiyam, ketika membaca surah Al-Fatihah, kita dapat hayati maknanya. Dan dalam surah Al-Fatihah juga, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada doa dan bacaan hamba-Nya dalam surah Al-Fatihah. Sunat hai'ah yang seterusnya, iaitu yang ke-13, meletakkan dua tapak tangan atas dua peha. Katakanlah bawah ni masa duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat, tapak tangan letak atas dua peha. Katakan ini peha, letakkan tangan atas peha, dua tapak tangan atas dua peha. Dilakukan ketika duduk tasyahud awal dan akhir. Sama jugalah ketika duduk antara dua sujud, di mana kepala anak-anak jari disamakan dengan kepala lutut. Katakan ni kepala lutut, ni yang macam ni lah, maka kepala jari ni sama hujung lutut. Katakan ini hujung lutut, maka tangan tu sampai ke hujung, sama. Sampai tu sama. Maknanya bukanlah terlalu jauh daripada lutut ataupun terlebih. Kalau terlebih macam ni, ataupun bukan awal sangat, bukan ke arah pinggang, tapi bukan ke arah peha, tapi betul-betul atas kepala lutut. Di mana kepala anak-anak jari disamakan dengan kepala lutut. Semua anak jari yang kanan digenggam, melainkan jari telunjuk. Kalau sebelah kiri semua buka, anak jari ni semua buka macam ni, tapi anak-anak jari tangan kanan ditutup, melainkan jari telunjuk sahaja dibuka. Ketika menyebut illallah dan diangkatkan jari, mula-mula jari lain semua genggamlah, jari telunjuk ni di bawah. Jari telunjuk ni di bawah macam ni. Beginilah. Kemudian diangkat ketika melafazkan illallah, mula macam ni. Kemudian bila sampai saja asyhadu an la ilaha illallah, maka letak tangan atas dua peha, hujung jari ni sama dengan betul-betul sama dengan kepala lutut. Letak tu dan juga kedudukan jari ni semua termasuk di dalam sunnah hai'ah. Jadi apa yang kita perlu tahu ataupun daripada sunnah hai'ah ke-13 ini, perkara yang kita perlu tahu ialah kita keadaan letakkan jari tu ataupun letakkan
keluarkan jari telunjuk, ini semua sunat hai'ah. Tetapi kita tetap amalkan, kita tetap tidak tinggalkan. Kita tahu tu, katakanlah berlaku jari itu tak dapat diletakkan atas kepala lutut, ataupun tak sengaja terletak kat mana? Letak kat tepi, tak letak atas peha pun, letak kat tepi. Sama ada contoh terlupa, ataupun ada keadaan-keadaan terpaksa pegang ke sebelah kanan, jadi jari itu tak letak atas peha, maka kita tahu bahawa perkara itu tak merosakkan kesahihan sembahyang. Ataupun terlupa, terletak bawah, tak ada apa-apa uzur pun, semayang, maklumlah contoh macam sekarang, bila kita semayang sebelah kosong kalau semayang jemaah, jadi tangan sebelah terletak kat tepi. Katakanlah berlaku, maka bila dah pergi ke rukun yang seterusnya pun tak perlu nak ulang. Sebab apa? Sebab sunat hai'ah. Bukan supaya bila tahu maka kita tak letak pula kita punya tapak tangan ni atas peha. Sebab apa? Sebab sunat hai'ah je. Maka itu bukan yang kita nak amalkan. Itu bukanlah faedah daripada kita tahu perkara-perkara yang sunat sahaja ni, yang dikatakan sunat hai'ah ni. Kita nak tahu supaya kita tahu batasan. Sebagaimana kita tahu bacaan-bacaan yang wajib, rukun qauli yang wajib. Contoh tahiyat. Tahiyat itu ada ringkasnya. Bacaan tahiyat itu, khususnya tahiyat akhir lah, ada bacaan-bacaan yang ringkas, yang paling kurang kalau kita baca sah. Tapi kita tidak akan amalkan. Kita tahu tu bukan supaya kita nak ringkaskan. Makruh menggerakkan jari telunjuk selama tidak bergerak tapak tangan. Jika bergerak tapak tangan sebanyak 3 kali berturut-turut, batallah sembahyang. Ini kita di tempat kita sebagai dalam mazhab Syafi'i, kita cuma angkat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita akan baca terus, kita akan baca tahiyat dan sampai habis, sampai fil alamin innaka hamidum majid, barulah turun. Ataupun kalau ada baca doa lagi lepas tu, doa minta perlindungan daripada fitnah Dajjal contohnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dah habis baca barulah turun, kemudian beri salam. Jadi kita tidak menggerakkan jari telunjuk, melainkan ada mazhab yang lain, mereka akan gerakkan. Itu pun dengan kadar yang sangat terhad, bukan sentiasa menggerakkan. Jadi kalau kata kita ada yang menggerakkan, maka makruh hukumnya. Satu anak jari ni makruh hukumnya digerak-gerakkan dalam tahiyat. Tapi kalau sekali dengan tapak tangan pun ternaik juga, contohnya, maka kalau 3 kali berturut-turut, batallah sembahyang, kerana tapak tangan ini ialah anggota yang besar. Namun begitu, ada juga sebagai mazhab bila angkat tangan, contohnya asyhadu an la ilaha illallah, angkat sekali kemudian terus dia turun. Tapi kita mazhab Syafi'i, bila dah angkat jari asyhadu an la ilaha illallah, maka terus sampai habis tahiyat. Jadi kalau kita pergi ke, contoh dulu pergi Mekah, sebelum ni pergi Mekah Madinah, ada orang luar, bukan orang mazhab Syafi'i lah, bukan orang Malaysia, bukan orang Indonesia, bukan orang Thailand, tengok duduk sebelah kita semayang dulu masa rapat-rapat kan. Bila dia tengok kita angkat tangan, angkat jari, tak turun-turun, jadi dia pun rasa pelik lah, segeram je, apa tak turun kan ni. Tapi itulah perbezaan antara kita mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Jadi mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari, dan mereka beramal dengan mazhab yang telah subur, telah biasa diamalkan di tempat mereka. Jadi kena saling memahami lah. Saling memahami. Baik,
Itu rukun yang rukun sunat hai'ah yang ke 13. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung lagi untuk sunnah hai'ah yang ke-14 pada siri yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan muzakarah kita pada hari ini 3 sunnah hai'ah, iaitu membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal ham, kemudian membaca tasbih dalam rukuk dan sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdih dalam rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dalam sujud sebanyak 3 kali masing-masing, dan meletakkan tapak tangan di atas peha sama kadar ataupun setentang dengan kepala lutut, kemudian mengangkatkan jari telunjuk ketika mengucapkan melafazkan illallah. Begini, sebelah tangan tapak tangan kiri dibukakan anak jari, anak jari tangan kanan ditutup semua melainkan jari telunjuk, dan akan diangkat jari ini ketika mengucapkan illallah. Jadi semua ini merupakan sunat hai'ah yang kita tidak tinggalkan kerana ianya pelengkap penyempurna kepada sembahyang. Kita pelajari supaya kita tahu kalau tertinggal tidak batal sembahyang, ataupun kalau ada waktu-waktu yang tertentu, contohnya dalam situasi yang tertentu, waktu nak habis ataupun memang perlu cepat, maka kalau tertinggal ataupun meninggalkannya tidaklah membatalkan sembahyang, bahkan sembahyang tak rosaklah. Wallahu alam. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita ini untuk beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.